Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari ke-7 PKP kedua dilaksanakan. Jadi seperti biasa saya akan melaporkan laporan yang diberikan oleh pihak PDRM mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan dan sebagainya. Semalam 5 April PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 763 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 443,160 kenderaan. Sebanyak 36,483 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 4,571 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 403 individu di sekatan jalan raya kerana melanggar PKP dan sebagainya, dan angka tersebut kita lihat ianya menurun berbanding dengan 554 tangkapan sebelumnya. Jadi ada penurunan, ya. Walaupun penurunan ada penurunan, namun jumlah tangkapan 403 individu itu masih tinggi berbanding dengan sebelumnya. Jadi saya percaya hari semalam merupakan hari kerja. Seperti saya kata bahawa hari Minggu mungkin ramai yang mengambil peluang untuk keluar. Dan kita harap penurunan ini akan berterusan di dalam minggu ini. Daripada 403 individu yang ditahan semalam, jumlah yang direman adalah 347 individu dan 56 individu dijamin. Seramai 537 individu dituduh di mahkamah semalam. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac sehingga 6 April 2020 iaitu semalam adalah sebanyak 6,452 individu. Cuma yang boleh berita yang menggembirakan kita mendapat laporan daripada pihak PDRM bahawa indeks jenayah yang berlaku di seluruh negara sepanjang tempoh PKP telah menunjukkan penurunan sebanyak 70%. Jadi kepada rakyat kita yang sentiasa memberi komen di dalam media sosial dan sebagainya mengatakan kebimbangan, rumah mereka kosong dan sebagainya, takut meningkat jenayah semakin meningkat dan sebagainya. Jadi statistik yang ditunjukkan oleh pihak polis ini menunjukkan selama PKP dilaksanakan indeks jenayah menurun sebanyak 70%. Hari ini saya akan mengumumkan satu lagi perintah kawalan pergerakan diperketat ataupun EMCO, ya, MCO. Seperti kita tahu, setakat ini kita sudah ada 3 kawasan PKP diperketatkan, iaitu di Simpang Renggang, Keluang Johor, Sungai Lui di Hulu Langat, Selangor, manakala Menara City One di Masjid India di Kuala Lumpur. Kerajaan di atas nasihat daripada Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan PKPD yang keempat di bangunan Selangor Mansion dan bangunan Selangor Malayan Mansion di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Arahan PKP ini berikutan dengan 15 kes positif jangkitan COVID-19 di dua bangunan tersebut. PKPD ini akan melibatkan penghuni di 365 unit kediaman dan premis perniagaan. Perintah ini akan berkuat kuasa 7 hari bulan April
2020 iaitu hari ini, sehingga proses pengesanan kes dari unit ke unit selesai. Jadi waktu 14 hari PKP ini dilaksanakan saringan kesihatan wajib kepada setiap penghuni yang mengundi di situ. Jadi penghuni sewaktu seperti biasa di dalam SOP-nya, setiap penghuni mesti berada di dalam unit rumah masing-masing ataupun unit flat ke whatever lah, tempat tinggal mereka. Unit tempat tinggal mereka tidak boleh keluar, malah orang luar pun tidak dibenarkan untuk masuk ke mansion yang saya sebutkan, dua bangunan mansion yang saya sebutkan tadi. Jadi saya amat berharap supaya penghuni yang di lockdown di situ supaya mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, dan saya juga meminta orang ramai yang mungkin mempunyai kawan-kawan ataupun saudara mara di situ supaya tidak mengunjungi kawasan yang telah pun diisytiharkan sebagai enhanced MCO ini. Dan seperti biasa, pihak PDRM, ATM, APM, DBKL dan Rela akan mengawal seluruh kawasan tersebut. Operasi sanitasi awam. Saya ingin maklumkan bahawa sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 666 operasi sanitasi di 79 zon, termasuk 18 zon merah dan 21 zon jingga. Kesemua setakat hari ini, kesemua zon merah telah pun dinyah cemar. Semalam sebanyak 102 operasi sanitasi yang meliputi 48 zon di 13 negeri, termasuk 32 di Johor dan 14 kawasan di Kuala Lumpur. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 514 bangunan kerajaan, 12 projek perumahan rakyat yang melibatkan 16,476 unit rumah. Dan jumlah keseluruhan PPR yang dinyah cemar adalah 17 PPR yang melibatkan 24,077 unit rumah. Saya juga ingin melaporkan mengenai pengurusan pusat kuarantin. Setakat 6 April 2020, sebanyak 122 pusat kuarantin telah beroperasi, di mana 7,500 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Di mana ada peningkatan lagi hari ini daripada jumlah semalam, iaitu pusat-pusat kuarantin yang dibuka ini. Semalam seramai 233 rakyat Malaysia pulang ke tanah air dari luar negara dan telah pun dikuarantin secara wajib. Tular di media sosial mengenai hotel bertaraf 4 bintang dan 5 bintang yang digunakan sebagai pusat kuarantin. Macam-macam lah disebutkan. Antara 2 darjat lah, berbagai-bagai lagi perkara yang disebutkan semalam. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa sebanyak 45 buah hotel bertaraf 3 bintang ke atas telah pun diwartakan sebagai pusat kuarantin. Kerajaan membiayai kos untuk bilik dan makan terhad kepada RM150 sehari. Kos-kos lain seperti dobi dan sebagainya ditanggung oleh individu yang di kuarantin tersebut. Kenapa ada 4, 5 dan sebagainya? Seperti saya sebutkan bahawa kita telah pun mengenal pasti 45 hotel yang disenaraikan sebagai pusat kuarantin. Ya. Walau bagaimanapun ada permintaan daripada mereka yang individu yang ingin di kuarantin tersebut ingin memohon supaya mereka boleh memilih
hotel mereka sendiri. Jadi seperti saya katakan, hotel yang ditanggung oleh kerajaan adalah hotel yang kosnya 150. Jika mereka ingin memilih hotel mereka sendiri dengan bilik yang berbeza, mereka perlu membayar sendiri. Ianya tidak ditanggung oleh kerajaan. Peringkat awalnya, kita wujudkan hotel seperti ini kerana kita mendapat permohonan daripada pihak Kementerian Kedutaan Luar misalnya. Kerana seperti saya sebutkan tadi, tiada pengecualian daripada mereka yang pulang daripada luar negara untuk dikuarantinkan, termasuk diplomat asing. Kalau mereka balik ke negara kita, mereka juga mesti dikuarantin. Jadi mereka meminta supaya mereka tinggal di hotel yang akan dibayar oleh kedutaan masing-masing. Oleh itu, ramai juga di kalangan penumpang pesawat yang pulang ke negara ingin memilih hotel mereka sendiri dan mereka sanggup membayar kos mereka sendiri. Jadi sebab itu saya katakan bahawa yang kerajaan sediakan adalah hotel yang mungkin bertaraf 3 bintang atau 4 bintang, terserah kepada pengusaha hotel kalau nak beri diskaun dan sebagainya, iaitu ditanggung penuh oleh kerajaan. Tapi yang lain-lain dipilih oleh mereka yang individu yang berminat untuk menyewa dan membayar sendiri. Jadi sebab itulah ada hotel-hotel yang kita tentukan seperti itu. Walau bagaimanapun, mereka hanya boleh memilih hotel yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Mereka tak boleh pilih tiba-tiba nak duduk di hotel 6 bintang ke 5 bintang yang mereka pilih sendiri. Tak boleh. Sebab walaupun mereka di hotel, tetapi SOP-nya adalah seperti juga pusat-pusat kuarantin di tempat lain. Mereka tidak boleh keluar daripada bilik. Mereka tidak boleh menerima pengunjung, saudara mara mungkin nak mengunjung untuk bertemu mereka, tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kalau mereka memilih hotel secara suka, secara mereka memilih sendiri dan tidak mengikut hotel yang disenaraikan, tentu sajalah kita akan menghadapi kesukaran untuk membuat pemantauan dan sebagainya. Just imagine, hotel di PJ katakan ada 5 orang, hotel di Putrajaya ada 5 orang, dan susah untuk kerajaan membuat pemantauan. Jadi kita tetapkan, walaupun mereka bayar sendiri, masih mereka tidak boleh memilih hotel mereka secara sendiri. Jadi itu yang berkaitan dengan hotel dan sebagainya. Jadi saya percaya apa yang digambarkan semalam adalah tidak tepat, bukan kita membeza-bezakan dari segi bila kita tempatkan mereka di hotel, maka kerajaan pilih ini letak tempat yang lebih baik dan sebagainya. Dan saya ingin berterima kasih kepada pihak hotel sebab 150 beserta makan dan minum merupakan kos yang agak rendah. Jadi kita berterima kasih kepada pihak hotel yang termasuk di dalam senarai ini kerana membantu kerajaan untuk menyediakan tempat yang baik kepada individu di pusat kuarantin, dalam masa yang sama harganya dapat diturunkan. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya menyeru, kita ada seminggu saja lagi. Selepas hari ini merupakan hari ke-7, mana kita ada 7 hari lagi. Dan kita berharap supaya kita teruskan tanggungjawab kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini supaya tidak lagi dapat merebak ke seluruh negara. Jadi saya sekali lagi menyeru dan memohon kepada seluruh rakyat supaya mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Berikan kerjasama kepada pihak berkuasa, terutamanya PDRM, ATM dan sebagainya yang sedang mengawal dan untuk memastikan keselamatan kita terus terjaga. Terus kekal tinggal di rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Datuk
Saya nak tanya sikit mengenai satu tabung kutipan COVID-19. So apakah proses bagi nak membuat tabung itu dan pelaksanaan je, macam agihan je, supaya takut tak nak ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap tabung COVID-19? Ya. Besok saya akan umumkan mengenai jumlah kutipan tabung dan pelaksanaan setakat hari ini. Besok saya akan umumkan. Juga saya akan umumkan mengenai proses pengedaran topeng muka yang dijanjikan oleh kerajaan untuk diberikan secara percuma kepada rakyat. Besok saya akan umumkan. Datuk Seri Indi Reza RTM, saya nak bertanya, hari ini Putrajaya dah dikategorikan sebagai zon merah. Jadi adakah selepas ini kerajaan merancang untuk memperketatkan kawalan di Putrajaya termasuk di bangunan Perdana Putra? Kedua, sekiranya PKP dilanjutkan selepas 14 hari bulan, adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbang memberi kelonggaran kepada beberapa jenis perniagaan untuk beroperasi? Misalnya kedai hardware, perkakasan elektrik, seperti di sekarang ini kita beri kelonggaran Isnin dan Khamis. Mungkinkah selepas ini setiap hari seperti dilaksanakan di Selangor? Dan juga ini dari Chairman Persatuan Pemilik Kedai Rambut Malaysia, A.K. Silvan, yang bertanya, adakah kerajaan mempertimbang juga memberi kelonggaran kepada kedai gunting rambut? Ya, Terima kasih. saya tengok berita malam tadi. Ada yang potong rambut pakai pemotong daun, pemotong rumput dan sebagainya. Jadi seperti yang saya pernah sebutkan bahawa pihak MKN hari Khamis nanti mereka akan bentangkan, MKN bersama KDN akan mengeluarkan satu SOP yang baru, ya, berdasarkan zon tertentu. Seperti saya sebut tadi, seperti saudara sebut tadi, zon Putrajaya sudah menjadi kawasan yang dianggap sensitif ataupun zon merah. Jadi selain pada zon merah, tentu ada zon hijau. Zon hijau misalnya adalah kawasan yang ada zero COVID-19, tidak ada COVID-19 positif, kosong, tidak ada apa-apa. Jadi kita sedang meneliti apakah SOP yang akan kita perkenalkan. Mungkin ada sedikit kelonggaran, mungkin saya tidak kata perkara ini dah diputuskan, akan dibentangkan. Mungkin ada sedikit kelonggaran. Kalau dah kosong, tidak ada apa-apa, mungkin mereka boleh dilonggarkan. Walaupun SOP akan diperkenalkan. Supaya mungkin kalau di kawasan zon merah, zon hijau, tak boleh keluar daripada kawasan tersebut dan orang lain tak boleh masuk ke kawasan tersebut kerana takut hijau akan menjadi merah dan sebagainya. Untuk zon merah, kita juga akan menyediakan SOP yang lebih ketat dan sebagainya berbanding dengan zon hijau sebagai contoh. Mungkin kilang ataupun ada factory di zon hijau yang nak dibuka. Bolehkah pekerja daripada zon merah akan pergi bekerja di zon hijau? Kalau pekerja merah bekerja di zon hijau, mungkin zon hijau akan menjadi merah. Jadi sebab itulah detailnya akan kita umumkan selepas MKN dan KDN menyediakan SOP eligibility. Saya percaya bukan saja kedai rambut, workshop, walaupun kereta tak banyak berjalan, tak banyak bergerak di atas jalan raya, mungkin ada isu juga kerana tak start lama, bateri tak boleh pakai dan sebagainya, nak tukar bateri. Jadi banyak perkara yang dibangkitkan. Begitu juga kedai dobi misalnya. Orang bujang ramai yang tak basuh sendiri nak hantar dobi, sekarang tak boleh. Jadi perkara-perkara itu sedang diperhalusi oleh MKN dan KDN dari segi mengeluarkan SOP yang lebih detail bagi kita menghadapi selepas 14 hari ini selesai. Sama ada PKP akan ditamatkan, walaupun ditamatkan seperti saya sebut, akan ada juga SOP tertentu post PKP. Sebab kita tak mahu kita mengulangi apa yang berlaku di negara luar. Hong Kong misalnya, dia dah terbuka. Tiba-tiba ada lagi kes positif COVID yang menyebabkan mereka menutup balik Hong Kong. Begitu juga Singapura. Mereka dah buka. Sekarang perketatkan dari segi peraturan. Jepun, saya tak tahu. Semalam saya tengok news mengatakan hari ini Perdana Menteri akan mengumumkan emergency selama 6 bulan
di beberapa kawasan di Jepun, terutamanya di Tokyo dan Osaka. Jadi walaupun kita tahu rakyat rasa terlalu gelisah, tak sanggup berada dalam rumah, dan kita cuba nak membantu mereka. Dalam masa yang sama kita juga kaji dari segi kesan ataupun impak kalau kita terlalu longgarkan dan sebagainya. Sebab itulah kita akan lihat ini secara yang lebih detail. Kita nak supaya ada kebebasan, tapi dalam masa yang sama kita tak mahu akhirnya apa yang kita buat selama ini, selama sebulan, kerana kesilapan kita terpaksa reverse balik keputusan kita dan kita tutup dengan lebih lama lagi. Jadi lebih baik kalau kita dapat kembalikan kehidupan seperti asal dan tidak akan berulang kembali PKP yang seterusnya. Jadi kita akan come back, kita akan umumkan apa dia detail mengenai SOP yang saya sebutkan tadi. Datuk Seri, mengenai bayaran bulanan pusat asuhan taska, mungkin di taska-taska private ada pengecualian atau sebagainya. Lagi satu mengenai ancaman serangan cyber. Adakah agensi kerajaan juga ada mendapat ancaman serangan cyber semasa tempoh PKP ini? Setakat ini saya tidak dengar laporan tentang serangan cyber terhadap agensi kerajaan ataupun kementerian-kementerian atau jabatan-jabatan kerajaan. Mengenai pusat asuhan kanak-kanak dan sebagainya, kita telah pun meminta menteri yang berkaitan untuk melihat secara detail tentang permohonan-permohonan daripada pengusaha-pengusaha pusat asuhan swasta tersebut. Okey, terima kasih. Saya nak tanya lagi macam mana pula dengan nasib rakyat Malaysia yang sekarang ni katakan terkandas di Arab Saudi. So adakah mereka dia akan bawa pulang stages ke macam mana? Yang terkandas memang kita beri perhatian. Dia ada dua kategori rakyat kita berada di luar negara. Satu memang yang bekerja di situ dan satu memang belajar di negara tersebut. Iaitu saya dah katakan dinasihatkan supaya mereka stay put, berada di negara tersebut, ya. Tetapi yang terkandas ini mungkin kita akan Kementerian Luar akan berbincang sama ada akan dibawa balik seperti yang telah pun kita laksanakan. Kita fokus baru ni terkandas di India, terkandas kumpulan Sikh yang terkandas di Amritsar, kita bawa balik. Yang terkandas di Mesir kita bawa balik. Jadi fokusnya adalah kalau soalan dia terkandas, memang kita akan beri perhatian kepada mereka yang terkandas. Tetapi ada di antara rakyat kita yang bekerja di negara-negara luar yang jumlahnya tidak besar. Sebagai contoh, saya semalam dapat WhatsApp daripada yang berada di Chad, negara Chad, Afrika. 7 orang. Jadi kalau iaitu sedang dilihat dengan secara teliti oleh Kementerian Luar dan sebagainya. Ya, ada di Bahamas. Tak silap saya 3 orang. Takkan kita nak hantar satu pesawat untuk panggil dia orang pulang, bawa dia orang pulang. Tapi mungkin ada cara lain yang sedang akan dilaksanakan oleh Kementerian Luar. InsyaAllah rakyat kita yang berada di luar negara mana-mana sekalipun, kerajaan tetap akan memberikan perhatian kepada mereka. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.